Jangan nanti pergi kat universiti kan, doktor pensyarah you minta buat sambungan elektrik yang ringkas, you pergi salah sambung voltmeter, you pergi sambung sel siri, ammeter you pergi sambung selari kan. Fizik SPM dapat A+. Itu tidak sepatutnya berlaku. Okey, tajuk daya gerak elektrik ni adalah tajuk yang penting, iaitu banyak melibatkan pengiraan dan konsep di situ. Yang pertama sekali kita tengok dari segi istilah dia lah, apa yang dimasukkan dengan daya gerak elektrik. Okey, sesuai dengan daya gerak elektrik itu, kita letakkan dia sebagai satu perkara ataupun satu punca di mana berlakunya pergerakan cas. Itu je Jadi sebenarnya apa yang dimasukkan? Ia ialah tenaga yang dibekalkan. Apa saya kata tadi kan? Tenaga kan? Okey, so tenaga yang dibekalkan oleh satu sumber elektrik. Sumber elektrik tu boleh menjadi macam-macam jenis sumber. Okey, untuk menggerakkan satu kulum cas dalam 1 liter yang lengkap di situ. 1 liter yang lengkap. Okey, 1 kulum cas dalam 1 liter yang lengkap. Ini adalah definisi secara penuh. Okey, ini definisi secara penuh yang lengkap. Tapi dalam exam, kalau you tak boleh lengkap satu ayat ni, tak boleh 100% seperti ayat ni, bukan masalah besar. Asalkan you all ada terms yang betul. Contohnya ia adalah tenaga. Kena bagi tahu dengan jelas. Okay, jangan bagi tahu daya. Kan? Kalau kata daya yang dibekalkan, itu dah tak betul lah. Dia adalah tenaga. Okey, lepas tu dia kata kat situ untuk atau tenaga ataupun kerja kerja dan tenaga ni dia sama lah. Dia sama sebab dua-dua ni dalam unit joule kan. Okey, joule per second lah, sebab kita ada Q kat situ. Okey, kerja ni lah joule. Okey. Dan dilakukan oleh satu sumber tenaga elektrik, di mana dia mesti ada sumber. Kalau tak ada sumber, dia tak ada tenaga. Dia mesti ada sumber. Okey, kenapa? Apa kerja yang dia nak buat? Menggerakkan satu kolom cas. Okey, so itu yang perlu ada dalam you punya definisi catatan yang you perlu tulis. Okey, so biasanya daya gerak elektrik tu kita guna simbol macam ni lah. Kan? Lepas tu dia berbeza dengan E. Ini pun ada orang sebut E. Kita ada sebutan lain. Berbeza dengan yang E besar ni untuk tenaga. Okey, ini untuk tenaga. Kadang-kadang kalau kita nak guna kerja pun boleh juga. Kerja dia guna W. Kan? Jadi dia guna W bagi dengan Q. Yang ni pun betul juga. Okay, terpulanglah pada you nak guna yang mana. Tapi dinasihatkan kita guna E lah sebab dia sebenarnya lebih kepada tenaga. Okey, jadi unit SI dia volt. Okey, dia macam seolah-olah macam sama seperti voltan kan? Tu yang ada orang confused tu. Ada kata, cikgu DGE tu voltan ke? DGE tu beza keupayaan ke? Okey, dia mirip kepada, dia not exactly same. Dia tidak semestinya 100% sama, dia ada sedikit perbezaan. Dia macam sama. Okey, terutamanya dari segi unit dia. Unit dia samalah. Unit dia diguna volt juga. Okey, so dia ada joule per coulomb kat situ. Okey, so tenaga dalam unit joule, yang Q ni charge dalam unit coulomb. Jadi joule per coulomb. Okey, itu adalah DGE. Okey, di mana kita boleh dapat DGE tu? Apa sumber-sumber dia? Inilah contoh-contohnya. Kita ada accumulator acid plumbum. Kan? Accumulator acid plumbum ni macam bateri kereta tu yang ada cecair dalam tu. Cecair dalam tu bila kita isi tu dia sebenarnya cecair biasa. Dia adalah air suling, air bateri. Kalau kita tengok tu air bateri yang ada orang jual dalam botol putih tu kan. Itu air bateri kan. Kita boleh top up kat sini kan. Tapi apabila dia sudah diduduk dalam tu berlaku tindak balas dalam tu ada plumbum. Dalam ni ada lapisan plumbum dalam tu. Jadi plumbum ni akan bertindak balas dengan air tu dengan kehadiran charge dan sebagainya. Dia akan menjadi berasid. Asid kuat dia dah jadi asid kuat tu bukan lagi air bateri biasa lah. Air bateri biasa yang kita jual, kita beli dalam botol tu air biasa. Itu air suling. Ada orang letak air hujan pun ada. Jangan letak air pipe lah. Sebab air pipe tu ada kandungan logam-logam dalam bentuk larutan. Dia panggil dissolve metal kan, logam yang larut dalam air tu. Okay, tak boleh, nanti dia akan tindak balas tu tidak cekap. Jadi dia kena ada air suling. Kenapa air suling? Sebab kita nak H2O tu lah. Kita nak H2O. Ini kimia lah, saya tak nak cakap banyak. Okay, so ini ada kaitan. Okay, itu dipanggil accumulator acid plumbum yang diguna dekat kenderaan.
Lepas tu kita ada lagi yang lain sel kering. Ini yang biasa kita guna, sel kering. Dalam sel kering tu kalau kita perhatikan, kalau you tengok yang contohnya bateri jam tu kan dia ada di situ dia tulis 1.5 kan, 1.5 volt kan. 1.5 volt. 1.5 volt tu ini dia. Itulah maksud dia DGE. Ini DGE, bukannya voltan, bukannya potential difference atau berbeza keupayaan. Ia adalah DGE. Okey, yang tepatnya adalah DGE, daya gerak elektrik. Boleh faham Okey, biasa kita nampak ada bateri-bateri lain lagi, iaitu seperti contoh bateri ion lithium. Ni ada bahan kimia lain lah, ada bahan kimia logam lain. Kalau kita tengok tadi, yang ini pakai plumbum, yang ni pakai lithium. Macam-macam lah sebenarnya bateri ni kita boleh je buat dengan menggunakan macam-macam bahan yang berbeza. Tak semestinya kita guna plumbum ke, kita guna ada macam-macam jenis dia. Okey, contohnya ini bateri dalam telefon kita guna lithium. Kan? Sama juga dengan bateri kereta tu Bukan bateri kereta macam ni, bateri kereta untuk menggerakkan enjin tu, yang kereta menggunakan elektrik. Kereta elektrik tu dia menggunakan bateri khas. Bateri tu memang powerful lah. Okey, powerful, dan dia boleh menggerakkan enjin kereta kan. Okey, so itu juga menggunakan bahan-bahan tertentu untuk menjadikan bateri itu cekap untuk charging, and then untuk dia supply dia punya power dia tu. Okey, so dia mesti cekap. Okey, so sebab tu dia mahal kan. Kalau kereta-kereta elektrik tu yang mahalnya, antara komponen yang mahal ialah bateri dia, bateri kereta tu. Kan, so banyak kali dah saya jelaskan yang itu, jadi saya harap you boleh nampak dengan lebih jelas. Okey, kita tengok kat sini galeri maklumat. Ini penting Sebuah voltmeter mempunyai rintangan yang tinggi. Ni voltmeter ni, rintangan yang tinggi Ini semua orang tahulah. Berbeza dengan ammeter. Ammeter dia tak ada rintangan dia rendah sangat. Ammeter, kita ada dua jenis kan. Kita ada ammeter. You belajar elektrik ni, you kena tahu dua benda yang paling asas ni. Ammeter dengan voltmeter. Masing-masing disambung secara, yang ni sambung secara siri, yang ini disambung secara selari. Kita dah belajar dah. Okey, so ini sambungan yang berbeza, ammeter dengan voltmeter. Ini voltmeter, dia sambung secara selari dengan apa yang kita nak ukur dia punya beza keupayaan. Contohnya kita nak ukur beza keupayaan di antara poin ini dengan poin ini. Kalau dia lintar dia macam ni saja, sebenarnya apa yang kita ukur itu adalah bukannya beza keupayaan. Yang kita ukur tu sudah jadi DGE, daya gerak elektrik dia. Boleh faham Okey, jadi saya ulang balik. Yang voltmeter ni dia ada rintangan yang tinggi dalam dia, dan ammeter rintangan rendah, voltmeter rintangan tinggi, dan cara sambungan itu kena tahu. Okey, terbaiknya kalau you di sekolah nanti you buatlah eksperimen tu kan, buat eksperimen yang berkaitan supaya you nampak sambungan tu betul-betul. Jangan nanti pergi kat universiti kan, doktor pensyarah you minta buat sambungan elektrik yang ringkas, you pergi salah sambung. Voltmeter you pergi sambung secara siri, ammeter you pergi sambung selari kan. Fizik SPM dapat A+. Itu tidak sepatutnya berlaku. Okay, itu tidak sepatutnya berlaku sebab kamu cuma tahu teori semata-mata kan. Bila suruh buat sambungan, you tak boleh buat sambungan. Itu memang teruk lah. Okay, kalau boleh apa yang kita dapat tu A ke B ke, dia selari dengan apa kemampuan kebolehan kita untuk skill, manipulasi skill kita tu, manipulative skill. Maksudnya kalau dia suruh kita pasang litar, kita boleh buat sesuai dengan apa yang kita dapat dalam SPM tu Okey, and then dikatakan sini, oleh itu arus dari sel kering yang melalui voltmeter boleh diabaikan. Okey, so bacaan voltmeter adalah nilai DGE bagi sel kering. So dia dapat DGE dalam sel kering ni, arus dia dikatakan situ sebab dia tak lalu kat sini. Jadi dia cuma measure di antara poin ini dengan poin ini, berapa dia punya kekuatan ataupun beza keupayaan dia. Jadi kalau dalam litar yang single macam ni, sebenarnya memang kita dapat ukuran untuk DGE. Kalau kita letak rintangan ke apa semua tu, tak ada berbeza lah. Itu sudah jadi lain. Baik. Selepas tu, daya gerak elektrik dan beza keupayaan mempunyai unit SI sama. Saya dah sempat cakap tadi. Okey, namun kedua-duanya perkara adalah berbeza. Okey, so dia tak sama. Contoh aktiviti 3.6 ni. Nampak? Ini nak tunjuk perbezaan dia. Okey, kita nak bandingkan DGE dengan beza keupayaan. Okey, DGE dengan beza keupayaan kita boleh tunjukkan daripada persamaan ataupun daripada eksperimen aktiviti ni lah. Okey, dia suruh kita susun macam ni.
Susun macam rajah 3.23 ni. Okey, so ini paling ringkas lah. Simple saja kan. Kita ada, ni apa? Ni apa ni? Siapa tahu ni? Mentol. Okey, bagus. Mentol. Yang ini adalah voltmeter lah. So kita sambung. Kalau you nak buat eksperimen ni, sekali lagi saya cakap, sambung litar ni seperti mana dalam litar ni, dalam rajah ni, sebiji. You susun pun macam ni. You letak voltmeter kat sini, you letak you punya dry cell, sel kering kat sini, you letak mentol dekat sini, you letak switch kat sini. Janganlah you pergi suka-suka letak terbalik kan. Ini susah. Kita tengok pada sambungan litar tu. Okey, apa yang dia suruh buat? Dia suruh buat ialah perhatikan apa yang berlaku pada mentol dan rekod bacaan voltmeter pada jadual yang diberikan. Okey, pada litar terbuka, ada tak bacaan pada voltmeter ni? Jawapan dia ada. Walaupun switch ni switch masih terbuka. Switch terbuka tu maksud dia switch off. Okay, masa switch off ni nombor 2 ni, kita boleh nampak bacaan pada voltmeter ni. Tetapi pada mentol ni dia tidak ada apa-apa. Tidak menyala apa-apa. Pada keadaan switch off ataupun switch terbuka. Okay, nombor 3, kita tutup switch S. Kita pun tutup dia. Masuk di sini kita switch on. Okay, kita switch on dia. Bila kita tutup dia switch on, maka apa yang berlaku? Mentol ni akan menyala. Boleh tak? Boleh faham keadaan dua tu. Okey, kemudian kita perhatikan pada metode dan rekod bacaan voltmeter. So, apa yang berlaku sekarang sudah berbeza. Nampak? Masa kita switch off, kita dapati bahawa bacaan voltmeter ni tinggi. Bacaan voltmeter tinggi. Tetapi apabila kita switch on, kita dapati bahawa bacaan voltmeter ni sudah rendah sikit. Bacaan dia sudah jadi rendah sikit. Sebab apa? Sebab itulah perbezaan antara DGE dengan voltan. Okey, yang mana satu DGE, yang mana satu voltan? Soalan saya ulang balik. Okey, pada keadaan A atau B, bacaan voltmeter menunjukkan bacaan DGE. Adakah pada masa A atau pada masa B? Oh, dah ada yang jawab lagi. Okey. Okey. Yang lain tu ikut ke apa? Okey, tak apa. Okey, dengar penjelasan saya. Pada masa litar terbuka ni, litar terbuka jangan salah faham Ramai juga yang saya tengok ada pelajar salah faham. Litar terbuka ni maksud dia switch off. Dia switch off. Faham tak? Okey, kalau tertutup ni dia maksud dia sebaliknya lah. Dia switch on. Dia switch on. Okey tak? Faham tak? Boleh Okey, so kena bezakan itu dulu. Kalau switch on, kalau masa switch off iaitu pada keadaan A, pada keadaan pertama tu, kan, dia switch off, mentol tidak menyala. Okey, mentol tidak menyala. Arus lalu kat mana? Ada arus lalu tak dekat mentol? Tak adalah. Tidak ada arus yang lalu dekat mentol. Sebab tu mentol tak menyala. Litar tu terputus. Litar itu terputus. Jadi arus mengalir kat mana? Dia tak boleh lalu dekat sini. Dia tak boleh lalu kat sini. Jadi dia tak boleh lalu. Sebab kita kata tadi voltmeter mempunyai rintangan yang sangat tinggi. Jadi dia tak boleh lalu. Jadi arus tu lalu kat mana? Dia lalu elektron ataupun arus duduk dalam ni je. Dia duduk dalam ini. Nampak? Apa yang saya cuba sampaikan? Saya sampaikan itu merujuk kepada bila arus cuma ada dalam drain cell saja, itu adalah di DGE. Jadi bacaan voltmeter pada masa itu adalah bacaan DGE. Faham tak? Pada masa switch off, mentol tidak menyala. Nampak tak tu keadaan tu? Okey, saya ulang balik jadi bacaan dia kalau katalah kita guna satu saja bateri kering kat sini, sel kering kita guna satu saja, bacaan dia kat sini mungkin kalau bateri ni masih baik, masih baru lagi, so bacaan dia kat sini mungkin dia akan tunjuk 1.5 volt pada masa switch off. Sebab apa? Sebab dia baca DGE. Dia baca apa yang ada tenaga dalam tu. Okey tak? Faham Okey. Yang kedua, bila kita dah switch on, kan, dia akan ada pengaliran arus. Sebab dia dah lengkap ni. Litar dah lengkap. Jadi ada arus lalu kat sini, ada arus lalu kat sini, ada arus lalu kat sini, ada arus lalu lah. Macam tu. Arus tidak lalu kat voltmeter Okey, so dia lalu kat situ. Ada arus yang mengalir. Bila ada arus mengalir, maka mentol akan menyala.
Mentol akan menyala. Jadi, bacaan voltmeter pada masa itu adalah bacaan beza keupayaan merentasi mentol. Bukan lagi DGE. Sebenarnya kalau keadaan yang kedua tu kita boleh je letak kat sini voltmeter tu. Dia seolah-olah seperti dekat sini voltmeter tu. Boleh faham? Ini keadaan yang kedua lah. Kita pindah kat sini. So bacaan dekat sini bukan lagi 1.5. Dia lebih rendah daripada 1.5. Kemungkinan 1.3 katakan. Nampak? Jadi 1.3 saja kemungkinan dia. Jadi tenaga dia yang dibawa itu bukan lagi sebanyak yang penuh tadi. Jadi kat sini kita boleh katakan selebihnya apa? Yang mana, di mana pergi? Sedangkan kita bekalkan dengan DGE 1.5. Tetapi kenapa bila kita sukat dekat sini, kita ukur dekat sini 1.3 saja? Sebab ada sebahagian kecil tenaga digunakan untuk menyalakan ataupun digunakan untuk merentasi rintangan yang ada. Tenaga itu digunakan untuk merentasi tenaga yang ada. Sebab tu dia dapat bacaan lebih rendah daripada DGE punya value. DGE 1.5 tadi. Okay, nampak? Jadi kita kaitkan dekat sini. Pada keadaan yang pertama, pada keadaan A ni, pada keadaan dia litar terbuka ataupun dia switch off, tidak ada current arus yang lalu dekat mentol, tetapi dia duduk dalam bateri ni saja. Jadi voltmeter ni adalah pengukuran ataupun dia mengukur DGE pada bateri itu. Bila dia tutup ataupun dia switch on, maka berlakulah pengaliran arus elektrik dalam litar, maka buktinya ditunjukkan kepada nyalaan pada mentol dan bacaan voltmeter pada masa itu adalah bacaan beza keupayaan yang merentasi mentol. Jadi bacaan dia akan dapat lebih rendah daripada bacaan DGE 1.5 tadi. Faham tak? So aktiviti ni penting. Bila you buat, you akan nampak jelas benda ni. Okay, so jawapan yang tepat ialah kita kembali balik kepada soalan saya tadi. Saya kata jika switch off, kan, bacaan voltmeter pada masa itu menunjukkan bacaan apa, sama ada DGE ataupun beza keupayaan voltan, kan. So jawapannya ialah jawapan yang ditunjukkan oleh voltmeter pada masa itu adalah DGE. So litar tertutup lah, kan. So litar terbuka lah. Betul jawapan dia A, bukan B. So you jawab B tu pada masa litar tertutup. Okey tak? Okey, saya harap you faham lah itu. Kalau tak faham boleh tanya lagi. Okey, so adalah bla 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 bla. Dia ada perbincangan dekat situ. Kemudian kita teruskan lagi. Kalau apa buat tanya boleh tanya ya. Oh, di sini ni yang dia tunjuk ni. Ini lagi satu lah. Ini sama macam tadi juga. Nampak? Litar terbuka ni. Ini keadaan A tadi. Ini keadaan B. Masa keadaan A, tiada arus mengalir dalam litar. Ini penjelasan secara formal lengkap. Tadi saya dah jelaskan. Okey, secara saya lah. Saya jelaskan secara ayat-ayat yang saya guna. Yang ini dia lebih formal, lebih rasmi, kan? Okey, so dia kata kat situ tiada arus mengalir dalam litar. Maksudnya tiada. Kat sini pun tak ada sebab dia adalah rintangan tinggi tadi, kan? Voltmeter ni. Bacaan voltmeter dalam litar terbuka adalah sama dengan bacaan daya gerak elektrik, DGE. So DGE pada sini, dia ada DGE kat sini. Okey tak? Jelas kan? Lepas tu kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan 1 coulomb charge dalam 1 litar lengkap. Okey, kerja yang dilakukan menggerakkan. So ini ada daya elektrik dalam litar lengkap tu, dalam litar ini. Dia bukan litar yang sebenar tadi. Berbanding dengan beza keupayaan, bila mana kita dah switch on ataupun kita kata litar ni dah close circuit, litar tertutup. Jadi bila litar tertutup, ada arus yang mengalir dan ia telah menyebabkan mentol ini menyala. Okey, nampak? Jadi bila ada arus mengalir kat luar ni, dia bacaan voltmeter ni bukan lagi bacaan DGE, tetapi dia adalah beza keupayaan yang merentasi mentol. Sama seperti mana yang saya jelaskan tadi. Lepas tu kerja dilakukan untuk menggerakkan satu coulomb charge di antara 2 titik. Nampak? Itulah dia. 2 titik tu contoh kita letak kat sini. So voltmeter ni saya boleh alih seolah-olah macam dia duduk dekat sini. So dia measure antara pengaliran 2 titik ni lah. So ini adalah voltmeter.
Okey saya rasa you all jelas kat situ. Dah 2 kali saya jelaskan kat sini. Satu berdasarkan pada ayat saya sendiri, yang ini pada keadaan yang lebih rasmi. Okey, yang kedua, kita tengok juga konsep rintangan dalam pula. Okey, kita tengok konsep rintangan dalam. Berdasarkan aktiviti yang sebelum tu 3.6, nilai beza keupayaan melintasi bentuk adalah lebih kecil berbanding dengan DGE sel kering. Seperti mana yang saya tulis tadi, kalau DGE mungkin kita kata 1.5 volt bagi satu dry cell. Tapi kalau kita measure dengan voltmeter tadi, mungkin kita dapat 1.3 volt saja. Nampak so mungkinlah bila kita ukur tu, cikgu kenapa dia tak tunjuk 1.5 sedangkan dekat bateri ni ada 1.5? Jawapannya apa? Jawapan dia itu yang voltmeter tu tunjuk ialah bukan DGE. Ia adalah beza keupayaan antara dua titik. Faham Okey, so ini merujukkan kepada susutan voltan. Ada berlaku nilai yang telah berkurang. Ada voltan yang sudah berkurang. Kan saya kata tadi, daripada 1.5 kepada 1.3. Maksudnya ada 0.2. 0.2 dah hilang kat situ. Jadi apakah yang menyebabkan kehilangan itu? Dia kata salah satunya, tenaga itu digunakan untuk mengatasi rintangan. Okey, so salah satu rintangan yang kita nak tengok pada hari ini ialah rintangan dalam. Okey, rintangan dalam sel itu sendiri pun ada rintangan lah. So ada lagi satu aktiviti lain yang menunjukkan ataupun nak menjelaskan bagaimana rintangan dalam itu berfungsi ataupun dia yang telah menyebabkan sesuatu susutan voltan itu berlaku. Jadi kita boleh buat satu eksperimen lain, mengkaji kesan rintangan dalam terhadap susutan voltan. Okey, 3.1. Okey, kita tengok balik yang ni tadi 3.6 ini 3.7 lah aktiviti 3.7 bukan 3.1, sorry. Okey, so kita ada dua sel kering 1.5 volt daripada dua jenama A dan jenama B. Kita ada dua yang berbeza lah. Kita nak tengok yang mana satu yang memberikan rintangan dalam yang lebih tinggi atau rintangan dalam yang lebih kecil. Kita nak buat perbandingan antara dua jenis sel kering. Boleh Okey, kemudian kita ada pemegang sel switch mentor dengan pemegang dawai penyambung ammeter dan voltmeter. Okey, so kita pun seperti biasa, kita sambung litar seperti mana yang ditunjukkan. Okey, kita buat sambungan. Okey, kita sambung macam ni. Okey, kita ada mentor. Okay. Cuma dalam kes ni kita sambung ammeter lah, kita tambah ammeter. Berbanding dengan 3.6 tadi kan. Okey, sambungan dia hampir sama lah. Okey, and then kita pun buatlah eksperimen tu. Macam mana? Dia kata catat bacaan voltmeter sebagai DGE dalam jadual 3.13. Masa switch off lah. Masa switch off. Mula-mula kita tak sambungkan lagi litar tu. Okay, saya lukis kat sini. Untuk sambungan nampak kita kat sini. Okay, sini ada meter. Kemudian dia ada mentor kat sini. Okay, kemudian dia ada switch. Okay. Begitulah lebih kurang. Lepas tu ada voltmeter kat sini. Okay. Ingat balik Sini ada ammeter. Okey, jadi semasa kita tak on kita tak switch on lagi, kita sebenarnya bacaan pada voltmeter tu adalah DGE kan. So kita catatlah kat sini. Contohnya kalau contohlah saya bagi contoh kat sini, you buat nanti mungkin berbeza 1.5 kat sini, sini pun 1.5 lah. Sorry. Yang ni pun 1.5. Contoh begitu. So masing-masing ada DGE 1.5. Masing-masing. Jenama yang berbeza tadi. Jenama A dan jenama B. Okey, lepas tu dia kata hidupkan switch dan catatkan bacaan voltmeter sebagai beza keupayaan. So bila kita hidupkan switch ni untuk A katakan. Kita buat A dulu. Okey, kita buat A, lepas tu mentor ni pun menyala. Kan? Bila mentor ni menyala, kita ambil bacaan voltmeter ni. Okey, contoh. Jenama A, bila saya buat jenama A, dia dapat 1.3. Okey, jenama A. Lepas tu saya pun tukar dengan jenama B pula. Kan? Dia tak suruh lagi itu nombor 6 lah. Okey. So kita kena kira berapa beza. Okey, kita ulang nombor 6 ni, kita kata ulang langkah 2 hingga 5 menggunakan jenama B. Lepas tu kita guna jenama B pula. Mula-mula kita ambil dia punya DGE dia pada masa switch off. Okey, kita ambil 1.5. Lepas tu bila kita switch on, mentor menyala, kita dapati bahawa bacaan dia tu 1.4 katakan. Begitu. So ada berbeza kan? Ada beza. Jadi susutan voltan dah jadi berapa? Susutan voltan tu. Jadi yang ini 1.5 tolak 1.3, dia dapat 0.2.
Yang ini pula 0.1. Itu maksud dia susutan voltan. Maksudnya dah ada voltan yang berkurang berbanding dengan yang asal. Okey? Kemudian, dia suruh kita bincangkanlah mengapa sel kering yang baru perlu digunakan. Memanglah sebab kita nak dapatkan 1.5. Kalau kita guna voltan yang dah lama, mungkin tak dapat 1.5. DGE dia sudah berkurang. Kemudian jenama sel kering yang manakah mengalami susutan voltan yang lebih banyak. So, dalam kes yang kita tunjuk atas ni, yang ini lebih banyak. Kan, dia mengalami 0.2. Dia punya susutan, berkurangnya dia punya voltan dia. Okey, mengapakah terjadi? Mengapa terdapat nilai itu? Berbeza. Sebab masing-masing mempunyai rintangan dalam yang berbeza. Rintangan dalam yang berbeza. Kalau tengok jenama A ni, dia perlukan tenaga yang lebih besar untuk merentasi rintangan dalam dia dalam sel kering tu berbanding dengan jenama B. Jenama B dia perlukan sedikit saja tenaga. Okey, jadi kita dapatlah konsep bagaimana rintangan dalam sesuatu bateri itu berlaku. Di sini ditunjukkan apa sebenarnya rintangan dalam tu. Okey, jadi rintangan dalam tu apa? Dia kata di sini rintangan dalam yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. Maknanya dia ada bahan kimia sebenarnya dalam tu. Okey, dia ada bahan kimia yang berada, bergantunglah. Ada yang jenis itu diguna bahan kimia yang sangat bagus. Jadi dia punya rintangan dalam dia rendah. Ada yang tak kurang sikit bagus, rintangan dalam dia besar. Okey. Ini juga menjelaskan kenapa bila kita pegang sel kering tu kita rasa panas. Bila kita dah switch on kan, ada pergerakan, lepas tu bila kita pegang kita rasa panas dia punya bateri tu. Kan, kalau yang tak pernah pegang tu nanti minta lah pegang, dia tak ada bahaya pun. Kan, kita pasang litar yang simple macam ni. Okey, kita pasang litar yang simple macam tu, kita dapat rasa panas tu. Tak ada sampai meletup, tak ada sampai melecur tangan kita, Di sini kalau ada bateri kat rumah boleh je buat sendiri. Kan? Ni bateri kan. So ada bateri ni boleh je buat. Begitu. Okey. Kemudian kehilangan tenaga. Okey, kehilangan tenaga dalam bentuk apa? Sebab itu kita rasa panas kan? Okey, so kehilangan tenaga dalam sel kering kerana kerja telah dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas bagi menentang rintangan di dalam sel kering itu. Itulah dikatakan rintangan dalam yang dilabel, yang diguna simbol R kecil. Kalau rintangan yang biasa kita belajar sebelum ni R besar, yang ini R kecil. So dia ada sedikit perbezaan lah. Okey, beza keupayaan menentasi terminal sel kering adalah kurang berbanding DGE apabila arus mengalir dalam litar lengkap. Jadi sebenarnya dalam sel kering itu sendiri ada rintangan. Kalau kita dah buat sambungan, kita hidupkan switch tadi, dia dah mengalirkan arus tadi, rupa-rupanya ada lagi tenaga yang diperlukan untuk merentasi rintangan luar pula. Sebab itu lagi banyak dia drop. Kan? Kalau peringkat awal kita cek dalam rintangan awal tu, kalau contohnya lah DGE kita tu bukan 1.5. Sebab ada faktor rintangan dalam. Katakanlah dia 1.4 katakan. Tadi 1.5 tadi saya buat contoh. Buat contoh. Kalau yang real punya you buat mungkin tak dapat 1.5, you dapat 1.4 katakan. Tapi kalau kita guna kaedah yang macam ni, kita sambung dekat ada rintangan luar ni, kemungkinan dia akan drop lagi lah. Dia akan drop dia 1.2. Akan drop 1.3 sebab dia terlibat dengan rintangan luar lagi. Dah lah rintangan dalam ada, rintangan luar pun masih ada juga. Okey, Jadi eksperimen tadi tu sangat penting. Bila kita buat, kita boleh kira rintangan dalam bagi sesuatu sel kering. Okay, kita boleh kira. Macam mana kita nak kira? Kita guna formula ini. Okey, kita guna formula itulah. Okey, so kita tulis balik kat sini. IR ni datang daripada mana? IR ni sebenarnya daripada V. V sama dengan IR. R ni dia punya V kan. Kalau contoh seolah-olah macam kita letak voltmeter kat sini. Kalau kita boleh letak contoh kita seolah-olah macam kita letak voltmeter kat sini, kita nak measure berapa arus yang lalu kat sini. Boleh bayang tak? Okey So dia sebenarnya VIR tu yang ini. Okey, so sama dengan sorry, bukan kat situ sebenarnya. Dia macam ni. Sebenarnya DGE kita yang ada pada sesuatu dry set tu, dia sebenarnya datang daripada voltage yang lalu dalam satu rintangan, dan di antara dua rintangan tu, dia tambah dengan voltage yang ada dalam rintangan dalam tu. Asal dia macam tu. Okey,
Dia macam ni, kalau kita letak voltage kat sini, sini kita label sebagai VR, voltage yang merentasi di tangan dalam. Dekat sini VR besar, voltage yang merentasi di tangan luar. Ni R besar. Okey. Jadi sebab dia sambung secara selari, maka kita boleh kira voltage dia tu di beza keupayaan ataupun voltan secara keseluruhan ialah voltage dekat sini kita tambah dengan voltage yang bahagian luar tu. Nampak? So kita boleh buat persamaan dia macam ni. Daripada sinilah wujudnya ini. Boleh faham? Sebab ini IR ni diambil daripada ini. Yang ni VR. VR sama dengan I yang melalui rintangan dalam. Sebab I sama I sama je. I yang lalu kat sini pun I ni. I yang lalu dekat rintangan dalam pun I yang sama. Jadi kalau kita buat lebih ringkas lagi, rintangan dalam sama DGE sama dengan I luar tadi yang lalu dekat rintangan luar tambah dengan I yang lalu dekat rintangan dalam R kecil. Okey, ini formula dia. Asal. Bila dia ubah Y, dia dijadikan IR duduk sebagai tajuk nak jadi sama macam tu kan. Sama dengan DGE yang besar. Jadi IR ni kita pergi ke sebelah sana dia tolak dengan IR besar. Begitu. Boleh nampak tak? Okey. So ini yang ditukar balik, dia jadi tolak V tu. Sebab IR ni adalah sama dengan V. V sama dengan IR. R besar lah. R besar ni. Nampak? Jadilah ini. Jadilah IR sama dengan DGE tolak dengan V. Okey? Yang ini kalau you tak tahu tak apa. Yang penting you tahu yang ini dulu ni. Konsep dia ni. Ini yang paling penting sekali. Ini konsep ni you kena tahu. Sebab kalau dia beri satu rintangan kat sini lagi, macam mana? Boleh bayang tak? Kalau dia bagi satu lagi R2 katakan kat sini. Macam mana? Ini R1. Jadi kita tambah semua. Kalau you dah faham konsep ni, you akan tulis macam ni. Okey, DGE sama dengan voltan yang lalu dekat R rintangan dalam, voltan yang lalu dekat R1, tambahlah jumlah R1 tambah dengan yang lalu dekat R2. Begitu. Kalau kita faham, kita dah boleh buat benda ni. Kalau kita terus guna benda ni, you tak faham. Okay? So, yang ini konsep yang paling penting. Lepas tu, kita pun boleh buat lah. Selesailah apa-apa yang kita nak selesai tu. Okay, so, sama. Kalau ada 10 rintangan kat luar tu, 10 lah. Yang penting, kita kena tambah elemen rintangan dalam kat situ. Okay, seterusnya. Menentukan DGE dari rintangan dalam sel kering. Okay, so ini ya eksperimen yang kita boleh. Tadi nak tunjuk beza tadi nak tunjuk perbezaan. Ini eksperimen ni. Kalau eksperimen ni sangat penting lah. Okay, eksperimen sangat penting. Kalau disebut eksperimen ni, biasanya kita kata eksperimen wajib. Yang ada dalam buku teks tu adalah eksperimen wajib. Kebanyakan yang aktiviti. Eksperimen jarang, tak banyak. Boleh Okay, so eksperimen 3.5. Yang ini memang directly kita memang nak ukur, nak menentukan DGE dan rintangan dalam bagi sesuatu sel kering. Contohnya kita guna sel kering ni. Boleh. Okay, so kita sambung seperti biasa. And then kita boleh ukur kita punya rintangan dalam. Kita guna rheostat kat sini kita guna rheostat untuk kita ubah arus yang mengalir. Kita nak ubah arus yang mengalir sebab kita nak dapatkan rintangan dalam nanti. Okey, daripada eksperimen tu kita akan dapatlah data dia. Okey, bila kita dapat data dia, kita pun buat graf. Dia suruh kita buat graf V melawan I ni. Okey, so setiap kali kita ubah I, kita akan dapat bacaan V. Kita ubah I, kita akan dapat bacaan V. Kemudian bila kita dapat satu set data, kita pun buat graf. Kita buat graf V melawan I. Okey, saya bagi tahu kat sini lah masa tak banyak tu. Okey, so V melawan I. And then graf kita akan dapat ni, graf dia. Nampak? Okey, so you akan dapat graf macam ni. Dia sebenarnya tak sampai kat sini Dia tak sampai kat sini. Ini kita sambungkan. Dia mungkin sampai kat sini je. Okey, so kita akan dapat data-data ada 5 katakan, 5 set bacaan. Okey, so bila kita buat extrapolate, kita akan sambung menyentuh pada paksi V ni. Menyentuh pada paksi V pada masa pada masa I kosong. Pada masa I kosong kita akan dapat nilai V. Kita nak tentukan ni. So nilai inilah yang kita sebut sebagai DGE.
Yang ini kita tak dapat daripada, kita tak kira, kita tak dapat daripada bacaan eksperimen tu, kita tak dapat. Yang kita dapat E ni adalah berdasarkan bila kita buat graf. Bila kita buat graf, kita akan dapat satu sentuhan dekat sini, so itu adalah E dia. Boleh Okey, kenapa dia E? Pada masa tu tidak ada pengaliran arus dalam litar. Maknanya bacaan emitter tu kosong. Pada masa bacaan emitter kosong, nilai E itu, nilai pada bacaan voltmeter itu adalah DGE. Itu berdasarkan pada graf. Soalan boleh tanya juga, dia bagi graf, dia tanya kita berapakah nilai DGE. So kita kena extrapolate garisan graf tu sampai dia menyentuh pada part CY, pada part CV dalam kes ni. Okay, so daripada situ kita pun buatlah relation. Kita hubung kaitkan dia dengan persamaan linear. Bila kita relatekan dengan persamaan linear, dengan graf yang dengan persamaan yang kita ada berdasarkan kepada yang kita tengok antara rintangan dalam semua tu, kita dapati bahawa keceronan graf itu adalah setara dengan bacaan bagi rintangan dalam, nilai untuk R kecil. Jadi sebenarnya daripada graf kita boleh tentukan nilai rintangan dalam. Nampak? So sebenarnya kita kira keceronan, and then kita dapat rintangan dalam tu. Okey tak? Selain daripada ini salah satu lah. Ini salah satu cara untuk kita dapatkan rintangan dalam. So kita dapatkan keceronan graf. Kalau kita tengok keceronan itu, keceronan negatif. Maksudnya bila arus bertambah, maka kita akan dapati bahawa V akan berkurang semakin rendah. Dia akan dapat keceronan itu negatif. Dia bukan macam kita buat eksperimen hukum Ohm. Eksperimen hukum Ohm kita dapat graf macam ni. Itu eksperimen hukum Ohm. Ini eksperimen untuk tentukan TGE dan rintangan dalam. Dia berbeza. Sambungan ni pun berbeza. Okey, saya you faham